Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang saya hormati Yang Berhormat Cikgu Syukri, Menteri Besar Perlis, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Datuk Mufti, Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, KPICU dan semua yang hadir. Terima kasih banyak kehadiran saudara. Kunjungan ini sebenarnya lebih untuk memenuhi tanggungjawab saya menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dalam menyempurnakan tugas saya dan mengucapkan junjung kasih kepada ke bawah Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu yang memberikan dukungan dan menyelesaikan kemelut politik baru seusai pilihan raya. Dan saya ucap tentunya penghargaan kepada Menteri Besar, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Kerajaan Negeri, jazakumullah khairan kathiran, kerana kesudian mengusahakan satu bentuk kerjasama yang sepatutnya wujud dalam sistem persekutuan yang ada. Saya tidak datang sebagai ketua parti, saya datang sebagai Perdana Menteri. Begitu juga Menteri Besar dia sambut, walaupun banyak juga dia sebut soal parti sedikit. Itu biasa, lazim. Itu saya gurau, tak ada masalah. Dan saya ingat budaya ini harus kita pertahankan. Ini bagaimana sistem pengurusan negara itu harus diatur. Ya. Pejabat awam, daripada persekutuan dan negeri. Itu tugasnya adalah untuk memastikan dasar yang ditetapkan itu dilaksanakan dengan baik. Semalam kita ada pemukiman Jemaah Menteri. Dia tengok kita buat beberapa dasar. Kita buat di rumah rasmi Perdana Menteri. Mengurangkan kos seperti biasa. Dan pendekatannya agak berbeza. Bukan saja sekadar menteri-menteri atau Perdana Menteri berucap bagi arahan-arahan dan pandangan, tapi mendengar pandangan, ulasan, cadangan dari pejabat awam sendiri. Ketua Setiausaha Negara diberi ruang. Mantan KPPA diberi ruang untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman mereka, apa yang mereka harapkan dari pimpinan eksekutif atau politik dalam negara kita. Dan beberapa pegawai yang terlibat, walaupun tak sempat kita dengar semua, ya, tetapi tradisi ini perlu. Bahawa negara ini bertapak dan kalau mau ada upaya untuk meningkat, ya, yang kita selalu saya sebut mengangkat martabat, harakat dan derajat umat dan negara, ia memerlukan kerjasama, kesepakatan semua pihak. Kita tidak dapat kecapi kejayaan kalau tidak dengan komitmen dan pengorbanan pasukan keselamatan. Kita tidak dapat laksanakan dengan baik sekiranya jentera pentadbiran kita itu lembab. Dan kita sebenarnya warisi sistem yang agak lumayan. Ada banyak kekuatannya dan juga banyak kelemahannya. Tadi dalam ucapan saya kepada di Jabatan Perdana Menteri, ya, yang Majlis Perhimpunan Bulanan, saya sebut, ya, kita harus ada sikap, ya, bahawa dalam tradisi Islam itu sendiri, ya, bila turunnya para rasul, bila adanya ulama dan pemikir-pemikir hebat, itu sentiasa menggesa supaya ada semangat. Bukan menolak semua yang lepas, tidak. Tapi semangat mengekalkan yang lama yang baik dan membawa perubahan. Nah, ini yang saya nak seru. Central message saya ialah keupayaan, kesanggupan untuk melakukan anjakan. Kalau tidak besar, sedikit anjakan daripada amalan lama. Supaya prestasi dan keupayaan kita lebih baik. Malaysia ini punya potensi yang luar biasa hebatnya. Tetapi tidak dapat mengekalkan imej prestasi yang baik
Mungkin kerana pimpinan atau mungkin kerana kelemahan-kelemahan lain, tetapi nyata. Tanpa keinginan kita yang disebut dalam doa Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, in uridu illal islah mastata'tu. Ya, sedaya upaya bawa perubahan. Kalau tidak ada semangat itu, kita akan kekalkan di tampuk yang lama. Saya kenal manajemen guru Peter Drucker umpamanya, yang pernah menulis karya besar beliau 90-an saya fikir, Culture of Contentment, budaya rasa selesa. Saya pemimpin terbaik, ataupun saya pentadbir terbaik, saya guru terbaik. Jadi tidak ada langsung keinginan hasrat memperbaiki kerana dia sudah perfect. Ini bibit-bibit kelemahan. Ini yang disebut keangkuhan kuasa atau keangkuhan kedudukan atau jabatan. Dan ini mesti kita rungkai. Dalam Culture of Contentment, Peter Drucker, guru pengurusan dulu, dia mengatakan bila budaya itu menyerap ke dalam kita, mengatakan kita semua sudah, maka keupayaan mendengar pun kurang. Kita rasa hanya kuliah kita dan khutbah kita saja yang terbaik, ya. Dan tidak sanggup mendengar teguran, dan tidak sanggup membuat penilaian secara terbuka. Ini lebih senang diungkapkan, memang suka dilaksanakan. Sebab itu umpamanya saya katakan dalam pemukiman, saya ubah sedikit pendekatan supaya ada pandangan lain yang secara halus atau secara lebih terang menegur beberapa kelemahan kita. Ya. Seorang pengusaha bagi laporan depan seluruh jemaah menteri, semua hadir, mengatakan dia nak perkenalkan organic farm yang kita anggap sebagai keutamaan, yang masuk dalam dasar pertanian tahun demi tahun. Pimpinan silih berganti, dasar pertanian itu diutamakan. Dia sebut security makanan. Tetapi orang nak usahakan organic farm, dia mengambil masa 2 tahun untuk mendapat kelulusan. Jadi kita padahal pemimpin pintar-pintar semua, dasar-dasar itu dicerakin. Dengan begitu kemas, dengan wawasannya, dengan dasarnya cukup baik. Dan kita katakan kita ada penjawab awam yang cukup cekap, tapi bila kita lihat kelemahan ini nyata. Jadi sebab itu kehadiran saya itu lebih banyak mengajak kita bersama, saya, Menteri Besar, rakan-rakan, untuk menerima kenyataan kita ada upaya mengangkat martabat umat dan negara ini. Dan upaya ini kita lakukan bersama dengan mengakui kelemahan kita dan berusaha untuk memperbaiki. Itu yang disebut dalam teori sosiologi itu propensity to change. Kadang-kadang orang yang kita kata orang kampung tradisional, dia enggan melakukan perubahan, dia masih ditakut lama. Tak benar sebenarnya. Kerana kadang-kadang elit penguasa, orang-orang di atas pun kadang enggan membawa perubahan, terutama bila kepentingan mereka tertekan atau terjejas. Jadi lebih selesa culture of contentment, kerana pertama dia akan dicurahkan dengan segala pujian dia yang terhebat, sistem dia terbaik, dan tidak ada keinginan dan hasrat untuk membawa perubahan atau islah. Jadi ini saya nak sudah faham supaya teguran itu teguran yang tempiasnya itu kepada semua, ya. Baik menteri atau menteri kerajaan negeri ataupun penjawat awam, ya. Bukan maksud untuk menidakkan atau menolak sumbangan. Di kalangan ramai guru, ada guru yang luar biasa cemerlang. Saya tidak fikir saya ke sini hari ini kalau tidak dengan didikan ibu bapa saya dan guru-guru saya, baik di sekolah kebangsaan Chok Tok Kun ataupun di Stowell School, sekolah rendah, dan tentunya lama di Kolej Melayu Kuala Kangsar dan kemudian Universiti Melayu, dan sahabat-sahabat dan guru-guru dalam usrah, dalam
naqib dan para nuqaba yang membantu mendidik kita. Kalau tanpa mereka semua, tak dapat kita sampai. Yang saya nak sentuh di sini ialah ada guru-guru dan rakan-rakan yang cemerlang, tapi ada juga yang jelek, yang lemah. Ya. Menteri Besar Saudara Shukri sebut tentang upaya saya untuk cuba membawa perubahan, memastikan negara ini tidak lagi terpalit dengan permasalahan salah guna kuasa, rasuah yang menjadi budaya. Ini bukan kenyataan politik, ini kenyataan real. Pergilah ke mana pun di dunia ini. Saya keluar penjara banyak kali, tapi 2018. Ya. Saya memang keliling dunia, diundang di mana tempat di dunia. Ya. Arab, Turki, China, Amerika. Ya. Hampir tanpa kecuali, kalau orang tanya, Malaysia, 1MDB, corruption. Ya. Dan orang tanya bagaimana mungkin satu jalan rasuah skala besar berlaku. Apakah salahnya seorang Perdana Menteri atau Menteri? Tak betul. Seluruh sistem itu menjadi lemah. Dan para pemikir pun terlibat. Lebih ramai yang menjadi pemikir lesu dan mengampu daripada yang berani mengungkapkan pandangan. Sebab itu suasana bebas yang kita ungkapkan sebagai demokrasi lah. Itu saya selalu tekankan, termasuk ada pidato di Jakarta baru ini, dengan apa yang disebut sebagai democratic accountability. Yes, demokrasi. Tapi mesti ada pertanggungjawaban. Mana ada bebas, tak ada bertanggungjawab. Jadi, democratic accountability maknanya bukan sekadar menang pilihan raya. Kalaupun bersih. Tetapi, diukur dari segi pertanggungjawaban kita. Melaksanakan dengan bersih. Ada orang kata dengan pengalaman satu MDB dan ada yang dipenjarakan, tentu ada pengajaran. Tak benar. Masukkan satu dua orang di penjara belum lagi jadi pengajaran kepada pimpinan negara kita. Saya kebetulan juga menjadi Menteri Kewangan. Dan tentu dalam tiap-tiap kes saya tengok lihat balik file, kerana saya kata mesti jimatkan belanja, mesti hentikan kecurangan ini. Jadi saya baca file. Hampir tiap kontrak besar, ketirisan atau commission yang sebenarnya rasuah itu berlaku dan kadang-kadang skala besar. Ya, bukan penyiasat. Penyiasat itu kerja SPRM. Saya bukan pendakwa, itu kerjanya peguam negara. Tetapi sebagai menteri bertanggungjawab, saya lihat file, saya beritahu kepada Cikgu Shukri sebagai dalam mutaqah tadi. Ya, ini merunsikkan kita. Dan kalau berlaku begitu, saya bimbang takut dia menjala sampai ke bawah. Ya. Dan apa yang disebut permissiveness, ada Bapak Muhammad Natsir, seorang pemikir, pejuang Islam besar di Indonesia. Dia pernah menulis tentang permisif ini, maknanya dia mula mengalah. Dia mula tolerant. Rasuah sedikit okey. Telanjang sedikit okey. Jadi dia permisif, dia mengalah dari segi moral. Jadi dia tahap pemikiran dia tentang rasuah dan gejala akhlak itu mungkin dah mula merendah. Jadi dikatakan permissiveness dari segi moral. Apa kaitan dengan menjawab awam? Malah kepada pimpinan politik juga. Ialah mengembalikan nilai dan akhlak itu ke tahap yang sepatutnya. Kerana Rasulullah SAW itu diukur dari segi kekuatan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mufti ada minta maaf saya sebut. Ke mufti ni kalau sebut tak betul kan dia ulas malam ni beletih saya. jadi nilai ni jangan kita bercakap teknologi, IT, ya,
artificial intelligence. Kadang-kadang kita lupa. Semua ini yang merentasnya mesti soal nilai dan akhlak. Dan kalau kita ketepikan, inilah yang terjadi. Bayangkan setelah heboh, hiruk pikuk negara ini dengan kasus kes rasuah berskala besar, masih ada. Dan saudara, percayalah, ini kenyataan saya ini. Saya buat kenyataan ini berdasarkan fakta yang saya lihat sendiri. Orang katanya, kalau gitu dakwah lah. Dakwah bukan kerja saya. Dakwah itu kerja peguam negara. Siasat lah. Siasat itu kerja SPRM dan badan-badan penyiasat. Yang saya lakukan, saya sampaikan apa yang saya lihat. Projek Jana Wibawa, ratusan juta masuk ke akaun lain. Tebatan banjir, peruntukan 15 bilion yang telah diluluskan 13.8. Tapi nasib baik bila saya jadi Menteri Keuangan belum sempat dilaksanakan. 13.8 bilion ringgit kita telah dapat setakat ini jimat hampir 2 bilion ringgit. Kerana kos itu meningkat cara menggila. Sudah ini kalau orang Jawa bilang ini zaman edan. Orang Perlis tak faham. Dia cakap Siam, saya cakap Jawa. Zaman edan ni zaman gila. Ini pemikir keraton Jawa namanya Ronggo Warsito. Zaman edan ni maknanya zaman gila di mana hal-hal ini diizinkan. Bukan sekadar diizinkan, orang-orang seperti ini kadang-kadang boleh diangkat lagi. Ya. Jadi rakyat dan masyarakat dan negara itu memaafkan. Ini ada sebut permissiveness. Dia beri permission. Ya, karena kita mengalah. Sudah, saya nak rumuskan bab itu dengan mengatakan bahawa selamatkanlah negara kita. Pilihan raya sudah berlalu. Kita harus sepakat dalam hal ini. Ada hal-hal lain kita tidak sepakat. Tak mengapa. Menteri besar ni dia orangnya dia sederhana, dia lembut sikit. Jadi yang tak sepakat langsung dia tak sebut dengan saya. Dia sebut yang kita bersetuju je. Padahal yang tak bersetuju dengan saya banyak. Tapi langsung dia tak sebut. Nanti yang sebab saya boleh kekak mai Perlis ni. Itu. Baik. Jadi yang kita sepakat baik ini, tolong fikir di semua peringkat. Yang penguat kuasa, ya, majlis perbandaran. Kita ni apa? Kalau tidak untuk berkhidmat. Ya, saya boleh berucap di sini. Tapi orang nilai ni, orang yang nak dapat lesen perniagaan. Ya. Kedai-kedai penjajah dan warung-warung. Itu bagaimana kita layani dan santuni mereka mengukur keupayaan satu sistem pentadbiran. Saya kebetulan cover kerana saya tutup Kementerian Wilayah Persekutuan, jadi saya cover. Apa yang hebat di Kuala Lumpur? Twin Tower, Telekom Tower. Main satu lagi menteri belakang TRX. Oh hebat. Putrajaya, semua gedung-gedung gemerlapan. Tapi saya kata gerai macam mana? Warung, siapa pedulikan? Jadi warung-warung tu corot lemah. Jadi arahan saya, Anwar jaga Kuala Lumpur, tak ada lagi yang mercu-mercu tanda. Tak apa, tak ada. Cukup yang ada. Tapi saya nak diukur dari ratusan malah ribuan gerai-gerai yang dibangun semula dengan indah dan bersih supaya orang rakyat terbanyak itu akan faham dan peroleh manfaat. Dan itu yang hebatnya penjawat awam, dia ikut keputusan, dia pelaksana. Saya bagi arahan dalam tempoh 1 bulan, saya lihat tempat ini ada 15 tempat, Pak Menteri. Dan ini dia langkah seni bina yang dilakukan. Saya lihat cantik dalam masa singkat. Sebab itu pimpinan itu perlu jelas. Jangan fikir soal komisen. Tapi di bawah dia tahu kita tidak akan tolak ansur. Jadi ini yang usaha kita lakukan.
Ada namanya perumahan Perlis di Kuala Lumpur. Menteri Besar kena melawat sekali. Itu perumahan paling teruk di Kuala Lumpur. Nama pun flat Perlis. Menayar betul. Baik. Berapa tahun dah siap? 40 tahun. Satu bilik dah usang. Jadi saya kata, saya nak satu program ini, bagaimana kita dah bayar 40 tahun, bagilah hak dia. 40 tahun dia bayar sewa, ya? Itu bagilah hak kepada dia. Dan kalau perlu bangunkan semula, itu sedang direncanakan. Mereka awal kita nak berikan hak milik kepada mereka yang telah menyewa 40 tahun. Ini keadaan nasib orang miskin. Kalau orang kaya, dia pada faham jual beli. Kalau miskin dia sewa, itulah keadaan dia. Jadi bagi saya soal perumahan itu juga penting. Sebab itulah bila saya lihat permohonan projek perumahan lama dah, di mana yang ada Perlis yang minta yang hutang tak bayar dia. Rumah rakyat, dah berapa puluh tahun dah kan. Jadi nak minta dilupuskan hutang itu. Kalau tanya saya tak nak luluskan projek, nak lupuskan hutang rumah rakyat yang dah puluh tahun itu, insya-Allah kita lupuskan untuk negeri Perlis. Dan tentunya Perlis bagi saya tu tanya apa dia keutamaan. Dia nak menjana pertumbuhan ekonomi. Ya. Kerana Perlis sampai sekarang masih defisit dan gantung untuk memperolehi pinjaman ataupun peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Dan saya tidak fikir pinjaman yang besar yang tertangguh itu boleh dibayar, walaupun kalau bab hutang ni aufu bil uqud, kena bayar, tapi keadaan dan realitinya tidak memungkinkan. Maka sebab itu saya dan rakan-rakan dari agensi pusat akan bersama-sama dengan kerajaan negeri memikirkan projek-projek yang boleh mendatangkan hasil, ya, baik pertanian atau pelancongan atau industri atau inland port yang boleh membawa dan menjanakan perubahan. Dan sebab itu juga untuk mesyuarat Koridor Utara ni selalunya dilakukan di Kuala Lumpur. Jadi saya telah putuskan nak bincang Koridor Utara tak payahlah di Putrajaya. Maka untuk mesyuarat Koridor Utara dalam beberapa bulan akan datang, kita adakan di Kanga, insya-Allah. Dengan cara itu memang seluruh jentera dan pimpinan kerajaan, persekutuan dan beberapa negeri lain akan turun di sini. Dan itu kebijaksanaan Menteri Besar dan Susah Kerajaan Negeri untuk menggunakan kesempatan itu dan strategi untuk menawan rakan-rakan untuk mencari jalan dan bersetuju untuk mengadakan beberapa program dan projek yang baik yang boleh menjana pertumbuhan, menjamin kepesatan ekonomi negeri Perlis. Selain dari Langsa Kuala Perlis. Itu sampingan saja. Sebab saya belum dijamu lagi Langsa Kuala Perlis. Gurau juga. Dah Menteri Besar dah beritahu dah siap kata dia. Ya, untuk bagi Langsa Kuala Perlis untuk dapat projek. Jadi sekali lagi saya nak sebut ada hal-hal lain seperti mana yang di Pelabuhan Sanglang dan sebagainya yang saya telah arahkan central agencies. Ya. Saya sebelum melawat di sini umpamanya, ya, pegawai daripada semua jabatan, ya, Kementerian Kewangan, Ekonomi, ICU, ya, itu telah pun beri maklumat. Itu style saya sekarang. Ya. Saya tidak datang sini untuk mendengar, berarti saya buat persiapan dulu walaupun ialah tidak tumpu semalam lepas pada perjumpaan pemukiman kabinet, ada malam saya masih dapat teliti laporan daripada jabatan dan kementerian. Itu yang menyebabkan saya putuskan lebih baiklah mesyuarat koridor di sini
supaya kita bicara tidak dari Putrajaya fikir yang jauh seperti di Perlis, tapi hadir sendiri dan lihat sendiri. Ya. Dan itu bagi saya akan membantu, mempengaruhi pimpinan untuk memberikan sedikit tumpuan atau tumpuan yang lebih kepada Perlis. Jadi akhirul kalam saya nak sebut kepada saudara, bukan amalan saya ya. Ini jangan harap ini Perdana Menteri datang sini untuk memenangi hati rakyat tu umum-umum projek itu tidak. Kita nak umum projek ini kena ada penelitian, kena persetujuan central agencies supaya dia proper. Kalau tidak kita umum projek, tak ada apa pun berlaku. Berapa ratus projek di Perlis yang belum jalan. Terutama sebelum pilihan raya, lagi banyak projek. Saya tidak mau teruskan amalan itu. Kalau kita dah putuskan, muktamad, kita lakukan. Mungkin semasa mesyuarat koridor utara, masa itu kita dah akan memuktamadkan beberapa projek penting, tetapi tentulah saya tidak hanya nak menokok nambah, tetapi saya beri jaminan kepada Menteri Besar dan Kerajaan Negeri dan rakyat Perlis, kerana kenyataan ekonomi Perlis itu yang lebih malap dari negeri lain, adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan untuk memberikan kesempatan supaya mengupayakan Perlis itu meningkat dan lebih kukuh ekonominya. Itu sebagai dasar kita lakukan. Dan jentera negeri dan persekutuan harus berunding betul-betul, kerana dalam kekangan ekonomi sekarang, ya, saya menjadi Perdana Menteri, umpamanya saya akan umumkan 24 Februari, hutang hampir 1.2 trilion ringgit, ya, dan hasil bertambah kecil. Keupayaan itu belanja sangat terbatas, melainkan saya lakukan sesuatu yang segera, termasuklah menarik pelabur asing datang. Ada berita baiknya ialah dalam masa singkat saya di sini, umpamanya ada rombongan kuat dari Qatar, umpamanya dari negeri China, dan baru ni Templeton Amerika Syarikat, itu yang datang untuk membuat pelaburan yang agak besar di negara kita. Ini satu permulaan yang sangat baik. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat menyaksikan perubahan ke arah kebaikan, dengan syarat kita melakukan islah ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan hentikan negara ini menjadi medan atau gelanggang ketua-ketuanya merampok atau merompak kekayaan. Saya percaya kalau kita dapat hindari itu, kita boleh selamatkan 5-6 bilion ringgit. Setakat ini tak sampai 2 bulan saya Perdana Menteri, ya. Saya dapat kenal pasti boleh kita selamatkan 5-6 bilion ringgit. Belum tahu kalau 2-3 bulan lagi, saya percaya yang kebocoran itu akan dihentikan. Umpamanya pentadbiran tu kerajaan dulu umumkan untuk naik kadar elektrik. Kalau ikut rasional politik, mesti dinaikkan. Sebab 1 tahun subsidi elektrik itu dah akan mencecah 30 bilion ringgit. Tak ada kerajaan yang boleh mampu. Tetapi saya kata takkanlah pula. Kalau kita naik kadar elektrik, itu rakyat biasa tu akan terbeban. Jadi kita pulangkan balik kertas itu, minta dikaji semula, supaya naik itu hanya bagi kategori teratas. Ya. Kadar elektrik bagi syarikat-syarikat besar, multinational corporations, naiklah sedikit. Tetapi tidak, kita telah putuskan tidak menaikkan kadar elektrik, walaupun telah diumumkan tahun lalu akan dinaikkan. Tapi saya batalkan pengumuman itu untuk tidak membebankan rakyat. Ya. Sekarang ni ada cadangan lain yang kita buat begitu. Umpamanya pendidikan percuma. Percuma untuk rakyat, percuma untuk petani, percuma untuk orang pekerja biasa, dan percuma bagi orang-orang atasan yang gaji 30-40 ribu ringgit sebulan. Maka saya cadangkan kepada Menteri Pendidikan untuk mencari pendekatan supaya orang yang pendapatannya 30-40 ribu ringgit sebulan bayar, supaya tidak membebankan yang lain. Subsidi minyak, orang yang pakai Proton
orang yang pakai Mercedes besar, itu dapat subsidi semua. Industri-industri yang untungnya 1 bilion ringgit satu tahun pun dapat subsidi minyak. Jadi itulah yang kita bincangkan tentang targeted subsidi, supaya subsidi itu, nama subsidi itu bantuan bagi yang kurang bernasib baik. Kita bantu yang bawah. Dan ini beberapa pendekatan dalam kerajaan perpaduan yang baru ini, supaya kita terus bantu rakyat tapi tidak membebankan ekonomi negara dengan hutang piutang yang begitu besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.